Baik, insya-Allah kita akan mulakan pertemuan kita malam yang kedua daripada Ramadan Al-Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama kita hormati, yang kita kasihi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi untuk mempertemukan kita di dalam pertemuan malam kedua daripada program anjuran pertubuhan Dar Al-Maliki di bawah tajuk Moreh dengan Ilmu. Yang mana malam yang kedua ini kita akan fokus di dalam tajuk yang saya pilih khususnya untuk dibahaskan pada malam kedua ini, iaitu apa nama tajuk kita? Nafsu tertipu dengan amal kebaikan. Ya. Ibadat dengan ilmu pengetahuan. Nafsu kita itu tertipu. Maksudnya kita mampu untuk menguasai nafsu kita sehingga kita tidak lagi diganggu oleh gangguan daripada hawa nafsu. Macam mana tu? Dengan kita berdasarkan tajuk yang kita tengok ini, kita pilih ini, ibadat dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak orang beribadat tapi tidak memiliki dasar ilmu yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tajuk kita pada malam yang kedua ini, saya ingin menyampaikan sedikit faedah ketika saya membaca, meneliti, mengkaji, khususnya untuk malam ini. Saya melihat pemilihan kata moreh di dalam alam Melayu kita ini bukan sekadar perkataan yang direka dan tiba-tiba hadir dalam kehidupan alam Melayu. Kerana perkataan moreh ini ada dasar dia. Ada asas dia. Naam. Daripada mana? Saya melihat bahawasanya asas bahasa Melayu itu diambil daripada bahasa syurga, iaitu bahasa Arab, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan datangkan hujah dia, ya. Kita akan berbicara dengan bukti. Insya-Allah mudah-mudahan ia sesuai dengan apa yang kita nak bahaskan. Moreh. Guru kita Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus menulis buku tentang kalimat bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Nusantara kita ini, kebanyakannya diambil
dia punya dasar dia, asas dia daripada bahasa Arab. Hampir 70% bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Oleh kerana demikianlah, kebanyakan bahasa Melayu itu sama. Dia punya kalimat dia, penggunaan kata dia dengan bahasa Arab sangat banyak. Abadi, bahasa Arab. Kerusi, bahasa Arab. Nama yang kita guna ini semuanya nama bahasa Arab orang Melayu kita. Tidak seperti mungkin di negara-negara lain mereka orang Islam tapi mengguna bahasa tempat dia. Nama mereka masih ada lagi nama bukan daripada bahasa Arab. Apalagi banyak kursi, abadi, seperti perkataan moreh. Moreh itu diambil daripada perkataan. Sebelum sampai di situ, cuba kita faham, kita kembali balik kepada moreh. Kenapa kita menyebut moreh? Dan moreh ini dia punya suasana ataupun dia punya fungsi dia kita guna setelah kita selesai segala apa yang kita lakukan sebelumnya, iaitu daripada solat tarawih, zikir, bacaan Quran, solat, semua selesai. Ya kan? Solat isya ini semua letih tu. Kemudian ada moreh. Mari kita moreh dulu, makan kuih-kuih yang kecil-kecil contohnya, yang ringan-ringan. Tapi datang dari mana perkataan tu? Kita tengok situasi itu, bermana situasi itu adalah situasi yang santai. Bukankah demikian? Santai. Maksudnya kita tidak terlalu berat. Tidak terlalu memaksa diri. Tidak menekan kita. Kita tidak tegang. Situasi itu tidak tegang. Santai. Moreh. Selesai. Kita bersembang, berborak dengan kawan-kawan dan rakan keluarga. Sambil mencicipi kuih-kuih yang ada. Moreh itu datang daripada bahasa Arab, daripada perkataan raha yaruhu, rawaha yurawwihu, tarwih. Dan salat tarawih, kenapa dinamakan tarawih? Kenapa? Kerana salat tarawih itu bukan seperti kita nak pergi berlumba nak salat, bukan. Ya, kalau kita nampak ada sebahagian golongan yang salat seperti nak berlumba, itu bukan salat tarawih itu. Itu salat berlumba. Ya kan? Itu bukan tarawih. Itu adalah kesesatan. Maksudnya bid'ah yang dilakukan. Macam mana boleh jadi solat 20 rakaat dalam masa 10 minit, subhanallah. Ini mengejek agama Allah. Dengan mengejek agama Allah sama saja dengan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Tarawih itu adalah santai. Kita salat 2 rakaat, 3 4 2 4 6 rakaat, kita rehat dulu. Sebahagian tempat dia mengadakan ceramah di pertengahan 2 rakaat ceramah, 2 rakaat ceramah. Indah, cantik. Ya. Kalau boleh kita pun ingin melakukan demikian, ya. Itu namanya tarawih. Begitu pula dengan moreh. Moreh itu adalah santai setelah kita letih sebelumnya. Letih daripada apa? Letih daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan letih di dalam kita bersabar melakukan, melaksanakan, mendirikan apa yang telah dituntut kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moreh dengan ilmu. Nah, jadi kita santai dengan ilmu pada malam ini. Kita nak membahaskan tentang nafsu tertipu dengan kebaikan melalui ilmu pengetahuan. Kita beribadat dengan ilmu. Kata Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang tanpa ilmu kemudian beramal tanpa ilmu, melakukan suatu ibadah tanpa ilmu, ketahuilah ilmunya itu tertolak. Bahkan la tuqbalu, tidak diterima. Seperti contoh, kita datang kepada suatu jabatan untuk urusan kita. Kita datangkan kita punya dokumen kita. Kemudian kita bagi dokumen kita tu. Kita serahkan, kita submit. Belum kita submit, dia kata tak boleh, tak laku, tidak diterima.
Bukan saja tidak terima, dia kata seterus balik. Tidak terima, balik. Demikian orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah. Rugi ataupun tidak? Jelas sekali rugi. 70-80 tahun hidup, ternyata tidak ada apa yang dibawa kelak yaumul qiyamah. Apa bekal yang kita bawa? Tidak ada. Sebab apa? Kita beramal tanpa ilmu. Ini merugikan kita sebagai orang Islam. Naam. Ramadan kita pada malam ini luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi bahagian keindahan Ramadan. Berapa banyak orang sudah meninggalkan dunia ini, tidak sempat untuk merasa nikmat Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, padahal dia sehat, hampir saja nak masuk Ramadan meninggal. Banyak, sangat banyak. Oleh kerana itulah kata Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya kepada guru kita. Ayahnya kepada guru kita. Ayah kepada guru kita. Habib Saleh, gurunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Profesor Doktor Al-Allamah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi. Bin Alawi. Sayyid Alawi ini ayahnya Sayyid Muhammad. Beliau mengatakan tentang Ramadan. Apa kata beliau? Saya bacakan dalam satu syair. Dia kata, Ramadhanu aqbala marhaban biqudumih, tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Ramadhanu madrasatul hidayati wat tuqa wal makrumat wa kulli khairin yutlabu. Ramadan telah tiba. Selamat datang kehadiran Ramadan. Kita sambut dengan baik. Sungguh bahagialah mereka yang beruntung dan mengharap akan pahalanya. Siapa itu? Orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk Ramadan. Ramadan Allah siapkan untuk orang yang benar-benar mencari kebaikan, pahala, keredaan, maghfirah daripada Allah di dalam bulan Ramadan. Allah siapkan Ramadan ini untuk orang-orang ini. Bukan orang yang tidak mahu mencari pahala. Bukan orang yang nak lari daripada masjid. Bukan orang yang tidak mahu bergembira dalam bulan Ramadan. Ramadan ini bukan untuk mereka. Ramadan ini untuk mereka yang benar-benar mempersiapkan diri dia pada Rajab lagi. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Ramadan adalah madrasah. Apa itu madrasah? Tempat dididik, tempat tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah diri kita, hati dan juga akal fikiran, fizikal kita untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah untuk kita mendapatkan hidayah dan juga taqwa. Lihat, Syed Alawi kata Ramadan ini adalah madrasah, sekolah, tempat untuk kita dididik mendapatkan hidayah dan taqwa. Tidak mudah untuk orang mendapatkan hidayah dan taqwa ini, kecuali orang yang Allah pilih, kecuali orang yang Allah inginkan. Maka kita bahagian daripadanya, maka wajib untuk kita memberikan rasa syukur kita kepada Allah. Macam mana kita mengagungkan kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Naam. Yang mana segala kebaikan yang kita impikan semuanya ada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baik. Kenapa kita mampu mengawal diri kita daripada tertipu dengan nafsu? Kerana ilmu pengetahuan. Kata Al-Imam Al-Haddad, wa'lam, ketahuilah, annaka la tasilu ila al-qiyami bimtithali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi wa ijtinabi ma harramallahu 'alaika min ma'siyatihi wa ila al-'amali bima syara'a laka minan nawafili allati tuqarribuka ilai zulfa illa bil ilmi. Ini Al-Imam Al-Haddad yang kata, bukan saya yang kata, bukan kalian yang kata, tapi Al-Imam Al-Haddad, seorang imam. Bila kita sebut imam, orang alim besar pada zaman beliau, masih lagi dibaca bukunya. Kata dia, kita ni
tidak akan sampai pada satu tahap kita melakukan, kita mendirikan, kita menjunjung tinggi apa yang telah Allah fardukan kepada kita daripada ketaatan. Dan juga kita tidak akan sampai pada kedudukan, pada tahap kita mampu meninggalkan segala apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita daripada maksiat. Dan juga kita tidak akan sampai kepada tahap kita mampu mengamalkan apa yang telah Allah tuntut kepada kita daripada perkara yang sunat-sunat, yang mana perkara sunat tadi itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul-betul dekat. Semua ini tidak akan mampu kita sampai. Tahap ini kita tidak akan mampu sampai kecuali dengan ilmu. Bermakna, meaning apa? Maksudnya kalau orang itu meskipun dia beramal baik, melaksanakan kebaikan, ketaatan, membaca Al-Quran, solat, zikir, apalagi amalan-amalan baik, kemudian perkara maksiat dia tinggalkan, semua itu dia buat, dia tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali kata Imam Haddad, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Baru manfaat itu memberi efek pada kehidupan dia, akan memberi pengaruh di dalam hati dan juga fikiran dia, akan memberi impak yang besar dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa demikian? Iyalah, sekali lagi kita sampaikan dalam hadis Rasulullah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya ini akan membuka jalan itu. Kalau jalan itu gelap, kita jalan di satu jalan yang gelap tadi itu, kita boleh kita boleh jatuh ke dalam gaung. Kita boleh terjatuh. Kita boleh dilanggar. Kita boleh jatuh sakit. Sebab apa? Tidak nampak jalan tu. Gelap. Macam mana untuk kita menyelesaikan? Macam mana solusinya? Ya, dengan cahaya lah. Masalah sekarang ni cahaya tidak ada. Maka itulah maksud daripada al-ilmu, cahaya. Cahaya ini yang akan mendorong kita. Jadi, kalau ada orang yang malas untuk mencari ilmu pengetahuan, ya jangan salahkan orang lain kalau kita itu tidak faham. Kita itu selalu ada fikiran menyalahkan orang. Ya. Kita tidak ada jalan keluar. Jangan salahkan orang lain kalau kita itu tidak mahu belajar. Nah, maka ibadah itu dengan ilmu, seperti mana yang kita realisasikan pada malam ini, merupakan bahagian daripada cahaya yang kita impikan di dalam bulan Ramadan. Maka kata dia, fa'alaika bi talabihi, maka wajib kita pergi mencari. Dia kata wajib pergi mencari. Bukan ilmu mendatangi kita, tapi kita mesti mendatangi kepada ilmu. Maksudnya ilmu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Faham di situ? Untuk belajar kita mesti mencari, kita mesti invest, kita mesti berusaha, kita mesti keluarkan effort kita, kita mesti letih. Maksud letih di sini kita usahakan sebanyak mana yang kita mampu setiap hari. Sebagai orang bekerja, ya kita faham tidak mudah untuk dia mempersiapkan waktu. Cuma dengan effort dan usaha kita tadi itu, mudah-mudahan Allah melihat, mudah-mudahan Allah menganggap itu bahagian daripada usaha yang kita benar-benar nak dekat dengan Allah. Allah tidak akan sia-siakan. Ya, Allah bukan seperti kita. Kita ini manusia suka memberi harapan palsu kepada orang. Tapi Allah tidak demikian. Allah sentiasa membuka harapan, pintunya untuk kita dekat kepada Allah. Kenapa perlu kita dekat kepada Allah? Jelas sekali. Kerana Allah penciptanya, pencipta kita. Dengan kita dekat kepada Allah, semua itu memberi kembali manfaat itu kepada kita kelak zaman qiyamah. Kerana kehidupan ini sementara. Kehidupan ini sementara. Jadi, apabila kita mengatakan kehidupan ini sementara, maka di manakah kehidupan abadinya? Sebab itulah penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu dan bukti.
Bukan sekadar kita itu berzikir saja, baca Al-Quran saja, tidak demikian. Kita mesti mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW kata, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ini hadis lalu disampaikan oleh ulama. Wajib, ya kan, wajib. Wabil ilmi, dengan barakah ilmu, dengan keberkatan ilmu, dengan sebab ilmu, ta'rifu kaunal wajibi wajiban. Kita mengetahui wajib itu wajib. Kita mengetahui sunat itu sunat. Kita mengetahui haram itu haram. Kita mengetahui bagaimana untuk melaksanakan perkara yang wajib, yang sunat. Kita mampu meninggalkan. Kita tahu macam mana nak meninggalkan perkara yang haram, ya kan? Maka kalau kita tidak ada ilmu tu, kita tidak akan mampu membezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Dan ini berlaku pada zaman sekarang. Dan saya sendiri melihat banyak berlaku. Nah, sehingga kan orang jadi apa? Dia seakan-akan tidak jumpa jalan keluar. Seperti contoh di dalam masalah Ramadan. Ini banyak orang yang salah faham. Ramadan di dalam mazhab Syafi'i wajib untuk kita berniat setiap malam, ya kan? Sebagian ulama, oleh kerana ulama Melayu kita ini cerdas, ya, ulama Melayu kita ini hebat, betul-betul faham tentang keadaan kita. Kerana manusia ini banyak lupa. Manusia ini banyak lupa. Perkataan manusia itu kalau kita tulis dalam bahasa Jawi, mim, hamzah, nun, sin, ya, datang daripada mana? Perkataan manusia datang daripada perkataan bahasa Arab juga. Di mana? Nasiya yansa, lupa maksud dia. Jadi insan, summiyal insan, dinamakan orang itu manusia, insan itu dengan insan sebab dia banyak lupa. Mahallul khata'i wan nisyan, kerana dia adalah tempat banyaknya melakukan kekeliruan, kesalahan, dan banyaknya lupa. Itulah manusia. Sebab itu kita mesti pelajari asal usul kata, asal usul perkataan, supaya kita faham hakikat diri kita ini siapa. Dengan kaedah ini, ulama kita melihat manusia ini lupa, cepat lupa dan sebagainya, maka dianjurkan kepada kita untuk niat pada awal daripada Ramadan mengikut mazhab Imam Malik sebulan sekali. Maksudnya sekali niat sebulan, ya kan? Dan mazhab Syafi'i tetap mesti kita mabit, menetapkan niat setiap malam berpuasa pada esok hari. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang ini saya nak menyampaikan bahawasanya orang tidak mampu untuk membezakan dalam suatu permasalahan. Contoh, bila kita kata dalam mazhab Syafi'i niat setiap malam, kemudian dia lupa, dia kata aku niat dah 1 bulan seperti mazhab Imam Malik. Ya, betul, tidak menjadi masalah. Dan juga saya lupa pada satu saat, dia kata, tapi saya niat dah. Naam, tapi itu hanyalah untuk ihtiyati, hati-hati. Okey, hati-hati. Namun tetap di dalam mazhab Syafi'i dia tetap wajib untuk meniatkan. Jadi macam mana keadaan dia? Satu saat ada orang tu lupa niat. Kemudian besok dia kata, tadi malam aku lupa niat. Bermakna sekarang aku boleh makan? Tidak. Meskipun dia lupa niat, wajib untuk dia menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Bukan hanya orang yang biasa, orang wanita yang datang haid, menstruasi sekalipun, ya kan? Dia tidak boleh sewenang-wenangnya untuk makan. Tidak boleh. Tetap juga diarahkan, dituntut ke atas dia untuk menahan diri sebagai bentuk menghormati bulan Ramadan. Ini banyak orang tidak faham. Sebab itulah orang-orang kita dulu, kalau buat para wanita kita yang tidak berpuasa, ya, dia tidak mudah untuk makan di hadapan keluarganya. Meskipun di hadapan suaminya, dia mesti senyap-senyap. Sebab apa? Malu.
malu dirinya tidak berpuasa, bukan sebab salah dia, bukan sebab malu kerana ini dia tahu keadaan dia memang tidak boleh berpuasa, tapi malu kerana menghormati bulan Ramadan. Banyak orang tidak mampu membezakan itu. Sebab apa? Ya, kerana ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dia. Maka oleh kerana itulah, dengan ilmu ini merupakan madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Kata Imam Haddad, inilah target, inilah objektif kebahagiaan kita di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Beginilah caranya untuk kita lebih dekat dengan Allah. Beginilah kita boleh mengubati hati kita yang rapuh. 11 bulan keras hati kita, sibuk dengan dunia, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan muamalat sosial, sibuk dengan kita berinteraksi dengan manusia. Namun Ramadan datang untuk melembutkan itu. Ramadan datang dengan santai, agar supaya kita mampu untuk fokus spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia Al-Imam Haddad, wa'lam anna man 'abadallahu bighairi ilmin kana ad-dararul 'aidu 'alaihi. Orang yang beribadat kepada Allah tanpa ilmu pengetahuan, ketahuilah mudarat yang kembali kepada dia itu bisababi ibadatihi, kerana sebab ibadat dia tanpa ilmu tadi itu, satu mudarat kembali kepada orang yang beribadat tanpa ilmu pengetahuan, aktsara, lebih banyak mudarat yang dia dapatkan sebab beribadat tanpa ilmu pengetahuan, lebih banyak daripada dia mendapat manfaat daripada ibadah itu. Rugi. Padahal kita tahu kalau kita beribadat lebih banyak manfaat yang kita dapatkan, tapi ternyata semakin kita beribadat semakin banyak pula mudarat yang kita dapatkan. Macam mana ni? Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadah. Kata Imam Al-Haddad, berapa banyak ahli ibadat yang banyak baca Al-Quran, banyak belajar Al-Quran, 70 tahun belajar Al-Quran, 70 tahun belajar tajwid. Ya kan? 70 tahun solat, 70 tahun berzikir. Ternyata dia hanya meletihkan, memenatkan dirinya sendiri di dalam ibadat dia. Ya, sedangkan orang yang ahli ibadat ini dengan perbuatan amal dia itu tanpa ilmu, musirrun ala maksiatin, berterusan di dalam maksiat. Maksiat apa? Maksiat tidak berilmu. Tengok. Jangan kita kira maksiat itu berzina saja. Jangan kita kira maksiat itu melihat wanita, ya, yang wanita melihat lelaki. Bukan itu saja. Ternyata tanpa ilmu, beribadat tanpa ilmu pun dianggap sebagai maksiat. Yang mana dia menganggap perkara taat, perkara maksiat sebagai taat. Ya kan? Perkara maksiat bukan maksiat. Sebab apa tu? Sebab dia tidak mampu membezakan, ini taat ke maksiat ni? Ini maksiat ke taat ni? Ini maksiat ke bukan maksiat ni? Tidak mampu untuk membezakan. Sebab apa tu? Ya, sebab kita tidak memiliki wawasan ilmu yang baik. Suatu saat diceritakan. Siapa yang menceritakan? Imam Haddad menceritakan. Kata dia, waqad haka syaikhu al-arifu billah Muhammad ibn Ali Arabi fi babil wasaya min al-futuhati an rajulin min ahli al-Maghrib annahu kana kathir al-ijtihad fi al-ibadati wa annahu ishtara atanan walam yasta'milha fi syai'. Diceritakan di dalam satu buku. Buku ini diberi nama Al-Futuhatul Makkiyah, karya Al-Imam Al-Arif Billah. Al-Arif Billah ini orang yang mengenal Allah. Maksudnya wali, ya. Okey, seorang wali. Al-Arif Billah ini istilah ulama tasawuf, ya, ulama kita memberikan laqab ataupun istilah ini kepada orang yang dianggap sebagai wali. Ya, saya tidak tahu. Ya, saya bukan seorang wali. Wali dengan wali saja yang tahu wali. Nah, cuma kita berhusnudzan, ulama kita mendatangkan nama-nama ini, ya, maka kita bacakan je lah, ya, kita sampaikan. Kerana diceritakan. Imam Haddad pula yang menukilkan cerita ini. Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Arabi, Ibnu Arabi, kitabnya Futuhatul Makkiyah,
Dia menceritakan dalam kitab itu ada seorang daripada warga Maghrib, masuk Maghribi, Morocco. Naam, di Morocco, Maghrib. Yang mana orang Maghrib ini, seorang warga Maghrib ini dulu, dia kathirul ijtihad. Betul-betul sungguh-sungguh banyak dia beribadat. Luar biasa ibadat dia. Ya. Pagi, siang, malam tidak ada yang dilakukan. Tidaklah berlalu malam, tidaklah berlalu siang kecuali yang dilakukan adalah ibadat kepada Allah, zikir, salat, apa lagi, bacaan Al-Quran contohnya, semuanya dilakukan oleh dia, orang Morocco ni. Dan satu saat dia beli seekor atan. Apa itu atan? Atan ini unthal himar, keldai betina. Nah, selama dia beli keldai betina ini, dia tidak pernah guna pun keldai betina. Orang Arab dulu, kalau dia beli keldai betina, tujuannya untuk membantu dia menjadi sebagai khadam, pembantu angkat barang dia begini, ya kan? Himar itu dijadikan untuk mengangkat barang dan sebagainya. Dia tidak pernah mengguna himar itu untuk membantu dia angkat barang dan sebagainya. Maka datanglah seseorang pada satu saat, fasa'alahu insanun, seorang ada datang kat dia tanya, wahai imam, an sababi imsakiya. Dia bertanya tentang kenapa anda menyimpan himar betina ni. Maksudnya anda tidak menggunakan dia untuk mengangkat barang-barang anda dan sebagainya. Kenapa kamu menyimpan? Kenapa tidak diarahkan keldai ini untuk melakukan pekerjaan dan sebagainya? Qala, si ahli ibadat ini dia kata, ma amsaktuha illa li ahsina biha farji. Tidaklah aku menyimpan keldai betina ni kecuali untuk aku menjaga aku punya kemaluan daripada berzina. Maksudnya apa daripada cerita ini? Cerita ini disampaikan oleh Imam Ibn Arabi kerana ingin menceritakan bahawasanya orang ini kononnya dia menjaga diri dia daripada berzina. Sebab itulah aku simpan keldai ini. Maksudnya apa? Dia menggunakan keldai dia itu untuk melampiaskan nafsu dan syahwat dia. Dia lepaskan nafsu dia kepada seekor keldai betina. Dengan jawapan dia mengatakan, dengan aku lepaskan nafsu aku kepada keldai betina ini, aku telah terlepas daripada perbuatan zina. Ini adalah suatu kebodohan, kejahilan. Padahal dia terkenal di Maghrib, di Morocco, orang ahli ibadat. Ternyata ahli ibadat ini bukan orang yang alim. Maksudnya bukan orang ahli ibadat, bukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Rugi berapa tahun? Ya kan, berapa tahun? Akhirnya wa kana la ya'lam tahrima ityanil bahaim. Yang mana dia itu tidak tahu, tidak berilmu, mendatangi binatang, haiwan, ya kan, untuk melepaskan syahwatnya adalah merupakan perkara yang haram di sisi syariat. Dia tidak tahu. Falamma arrafahu, ketika mana orang ahli ibadat, orang Maghrib ini diberitahu bahawasanya bitahrimihi, haram kamu buat ni, tak boleh, tak betul. Ashfaqah. Apa ashfaqah? Menggigil badan dia, menggetar dia. Kenapa ni? Wabaka, dia menangis. Bukaan syedid, dan tangisan yang sejadi-jadinya. Kenapa? Kerana dia telah qad at'aba nafsahu. Dia telah meletihkan diri dia. Dia telah memenatkan diri dia. Selama dia beribadat itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Rugi. Dan apa yang dilakukan dengan keldai betina itu adalah satu kebodohan yang tidak pernah dia fikirkan. Menyesal dia tidak habislah. Ya. Sebab apa? Dikira dia baca Al-Quran, dia salat, itu sudah cukup dah. Dia ada ilmu. Ini contoh sahaja. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain yang kita miliki dalam kehidupan kita? Cuba kita refleksi balik dalam kehidupan kita. Adakah perbuatan yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan syariat? Adakah perbuatan yang kita lakukan kontradiksi dengan apa yang telah Allah
gariskan. Maka dengan peringatan ini mudah-mudahanlah kita menjadi orang yang benar-benar faham tentang agama. Beginilah cara kita boleh dekat dengan Allah. Bukan sekadar ibadah, bukan sekadar ibadah. Intahat hikayatu bima'na. Beginilah ceritanya, lebih kurang begitu. Naam. Kemudian perkara yang kita kata ilmu macam mana yang mesti kita belajar. Saya melihat bahawasanya ilmu yang wajib kita belajar semualah fardu ain yang tidak ada kelonggaran bagi setiap muslim. Seperti akidah, ilmu solat. Naam. Semua tu yang saya kira semua orang Islam tahu. Cuma ada beberapa hal dia kata Imam Haddad, ilmu kita mesti pelajari, ilmu fardu ain. Bagaimana untuk kita pelajari belum menjadi wajib. Tata cara belum menjadi wajib. Sampailah kita nak mengamalkan ilmu itu, di situlah kita wajib untuk pelajari. Contoh Ramadan. Kita nak puasa Ramadan ni, bila kita wajib belajar Ramadan? Bukan pada bulan Ramadan, tapi nak masuk bulan Ramadan kita mesti pelajari apa yang berkaitan dengan Ramadan. Kita nak pergi haji nanti ni, sebelum kita pergi haji waktu itu kita mesti pelajari. Faham? Terkadang orang kira, kita mesti belajar ni. Belum tentu. Nanti dulu. Kamu nak buat haji tak? Tak buat lagi. Tidak menjadi masalah kalau kamu tidak tahu pada ketika itu. Tapi suatu saat kamu nak pergi haji, nak pergi umrah, pada saat itulah kamu wajib untuk belajar tata cara dan apa yang berkaitan. Itu maksud dia. Ya. Dan belajar ini tidak memerlukan waktu yang lama. Kerana kita belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ahlinya. Bukan untuk kita menjadi pakar. Lain cerita kalau kita nak jadi pakar. Lain cerita kita nak menjadi ahli. Perlu waktu yang panjang seperti para ulama. Letih mereka belajar. Membaca buku, tidak tidur malam dan sebagainya. Itu sebab mereka nak menjadi ahli. Allah memilih mereka gitu. Ya kan? Kalau kita yang tidak mahu menjadi ahli, ya cukup sekejap saja. Saya kira kalau buat satu daurah sekali pertemuan, insya-Allah kita boleh faham tentang fardu ain. InsyaAllah mungkin selepas ini kita boleh menganjurkan lagi program yang demikian untuk memeriahkan lagi kehidupan ilmu kita, agar supaya ibadat kita itu dianggap oleh syariat, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Bila datang haji, datang Ramadan, datang apa lagi? Kita nak salat zuhur, contoh besok subuh ni. Kita nak salat subuh. Sekarang kita tahu salat subuh itu wajib. Sekarang ini belum wajib untuk kita mempelajari. Tapi bila kita wajib, kita nak salat ni, kita wajib untuk pelajari. Itu maksud dia. Faham? Itu maksud dia. Maksudnya jelas. Maksudnya kita kena belajarlah. Yang basic-basic itu. Ketika mana datangnya solat subuh, waktu itulah kita wajib untuk pelajari tentang solat subuh. Di sinilah manusia kurang memahami. Di sinilah kita kebanyakan daripada kita tidak mampu untuk membezakan. Bila mana kita tidak mampu membezakan ini, maka kehidupan ibadat, ritual ibadat kita akan terumbang-ambing, tidak teratur. Sedangkan Islam mengajarkan kita disiplin. Jangankan perkara yang jauh-jauh. Kita tengok dalam masalah solat. Awal solat itu pun kita sudah diarahkan untuk tegak. Tidak mampu duduk, tidak mampu tidur biring. Ini semua disiplin diajarkan. Ada isyarat di situ. Naam. Semua perkara yang haram, yang mesti kita tinggalkan, perkara wajib yang mesti kita belajar dan sebagainya, ini semua sudah diketahui oleh orang-orang Islam. Hampir tidak semua tidak tahu, maksudnya hampir semua tahu. Ketahuilah, semua ini tidak cukup kita tahu saja. Semua ini tidak cukup kita hanya mempelajari saja. Tapi wajib yaltaqi jami'a dzalika min 'alimin yakhshallaha. Wajib pergi belajar kepada ulama yang takut kepada Allah. Itu syarat dia. Imam Haddad yang kata. Okey. Imam Haddad mengatakan syarat utama kita mempelajari ilmu agama adalah belajar kepada orang yang takut kepada Allah. Ulama yang takut kepada Allah. Inilah syarat yang sudah hilang pada era kita. Pada zaman kita ini syarat ulama takut kepada Allah sudah seakan-akan sudah dibuang.
Kamu nak belajar dengan siapa? Silakan belajar. Padahal tidak demikian. Sebab apa? Agama kita ambil, kita bertanggungjawab. Daripada siapa kita ambil, kita bertanggungjawab. Kerana itu adalah agama kita. Daripada mana kita ambil agama kita, daripada situlah kita akan bertanggungjawab. Dia akan memberi konsekuensinya. Ada konsekuens dia. Ada akibat dia. Kalau daripada orang yang takut kepada Allah, kita ambil agama kita tadi tu, maka insya-Allah kita dijaga oleh Allah. Kita punya iman dan juga diberikan keselamatan, keamanan. Tapi kalau sebaliknya, kita pergi ambil agama kita daripada orang-orang yang bukan takut kepada Allah, seperti sekarang tengok berapa banyak terjadi pada saat ini. Ulama yang tidak takut kepada Allah, banyak fitnah yang berlaku. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat ini. Ya. Nah. Itu syarat dia. Nak pergi belajar dengan orang yang takut dengan Allah. Nah. Siapakah dia orang yang takut kepada Allah ini? Ulama yang takut kepada Allah. Ya, ulama istiqamah. Itu kunci dia di situ. Ulama yang istiqamah. Naam. Istiqamah ini lebih baik daripada orang yang mencari 1000 keramat. Nak terbang, nak berlari atas air, itu tidak ada apa-apanya. Keramat itu tidak apa-apanya. Kita punya guru mengatakan orang yang ada keramat itu kedudukannya paling rendah. Tapi kalau orang yang berilmu, kedudukannya jauh daripada 1000 orang wali. Ulama yang cerdas, yang takut kepada Allah, lebih tinggi dia punya derajat dia daripada orang yang keramat. Jadi jangan kita tertipulah dengan orang yang kita tengok, ni orang hebat ni. Ya kita hebat tak? Itu pertanyaan dia. Kita sibuk bercakap tentang orang lain, tentang kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana tu? Hebat tak? Ataupun sebaliknya? Ini mesti kita tanyakan. Jangan kita sibuk-sibuk tentang kehebatan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang hebat. Jangan tertipu. Akhir zaman ini banyak orang tertipu. Ya, alhamdulillah kita sudah khatam satu kitab Al-Imam Ghazali Ayyuhal Walad di Kemaman dulu, ya, di tempat kita menjalani pengajian kita Pertubuhan Dharma Niki dulu, di rumah almarhum ayahanda kita Haji Yaakob Ilyas. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, mengampuni segala dosanya. Itu Imam Ghazali sudah sebutkan dalam kitab tu. Jangan kita tertipu dengan orang-orang yang dianggap sebagai wali. Kita tidak tahu, kita bukan wali. Ya kan? Cuma kita mesti tengok dulu, orang ini alim ataupun orang ini baik ataupun tidak akhlak dia. Di situ dia punya kunci dia. Kalau dia memiliki ciri-ciri itu, kriteria ini, maka insya-Allah dia adalah orang yang baik. Kalau tidak ada, lebih baik kita tinggalkan. Bukankah kita lupa tadi malam kita sebutkan tentang cerita Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika mana mendengar ada seorang wali datang. Dia nak pergi ziarah kepada wali itu. Tengok-tengok wali ini tidak berakhlak. Akhirnya ditinggalkan wali itu. Begitulah yang seharusnya kita. Ya? Jangan kita terlalu gopoh-gopoh nak pergi. Orang kata, ini wali itu. Akhir zaman ini banyak yang tertipu. Dan juga banyak yang menipu. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Jadi, kenapa perlu kita pergi belajar daripada orang yang takut kepada Allah, ulama yang takut kepada Allah? Kerana kalau kita pergi tengok orang awam ini terkadang dia keliru dan juga kadang betul. Ya kan? Jadi jangan kita ikut-ikut kepada orang yang awam. Kaedah dia mudah. Kata Imam Haddad, fa innal iqtida'a la yasihhu illa bil ulama'il 'amilin. Kita menjadikan panutan kepada seseorang itu tidak cukup kita mengikut dia. Maksudnya tidak sah. Apa yang dia buat tu betul, apa yang dia buat salah, apa yang dia tinggalkan perkara yang tidak baik, kita ikut dia contohnya, ya. Perkara itu tidak dianggap oleh syariat walaupun itu betul. Kecuali yang kita ikut adalah orang alim, ulama yang mengamalkan apa yang dia miliki daripada ilmu pengetahuan. Ya. Apabila dikata ini tidak boleh dan dia pun buat dan dia pun tidak buat apa yang dia sampaikan. Terkadang orang bercakap begini,
dia punya perbuatan dia lain. Sebab itu kata Imam Ghazali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan kita ini lebih terbukti daripada ucapan kita. Action speaks louder than words. Itu mesti kita pegang kaedah dia. Nah, jarang sekali pada saat ini orang alim beramal dengan ilmunya, kata Imam Haddad. Okey, tapi kata Imam Haddad, fa idza ra'aita, kalau kau melihat seorang alim pada zaman ini dia melakukan sesuatu dan dia meninggalkan sesuatu daripada perkara yang dia tidak tahu, okey, apakah perkara itu betul ataupun batil, fala taktafi, tidak cukup bimujarradi ru'yatihi, tidak cukup kita tengok saja fil fi'li, pada perbuatan dia yang dia buat dan juga apa yang dia tinggalkan, tidak cukup, tapi kita mesti bertanya kepada dia, kenapa kamu tinggal, kenapa kamu buat ni. Jangan kita ikut dulu, mesti bertanya dulu tentang hukum dia dalam agama, macam mana perspektif agama. Mesti kita pergi bertanya. Jangan kita kira, oh dia buat, kita pun buat. Ada ustaz ni dia buat ni, tak apa, tengok ustaz tu buat, kita buat. Jangan begitu. Kita mesti smart dalam beramal dengan agama kita. Ini baru orang yang betul-betul disiplin. Ini baru orang yang berilmu. Ini dikatakan educated di sisi agama. Jangan kita kira, oh orang ni buat, kita pun buat. Orang ni tinggalkan, kita pun tinggalkan. Jangan. Mesti kita cerdas di dalam beramal dengan agama kita. Baik. Apa lagi ni? Supaya nafsu kita itu kita mampu kalahkan. Kita mampu menekan nafsu kita. Sebab apa? Kita sudah ada foundation, kita sudah ada formula, kita sudah ada rumusan. Dengan rumusan ini, insya-Allah setelah itu apa keputusan yang kita lakukan, insya-Allah itu semua terdorong daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Naam. Baik. Orang mukmin ini terbahagi kepada dua. Ada orang yang umum, maksudnya orang awam. Ada orang yang khusus, orang khas. Orang khas ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Sudah menjadi begitu. Kita tidak boleh mengatakan, oh kenapa ada bahagian. Ya memang begitu. Kalau kita bekerja di satu jabatan, ada paling atas chairman, ya kan? Di bawah dia mesti ada presiden, timbalan presiden dan sebagainya, sampailah kepada bahagian AJK. Memang begitu. Di sisi Allah pun ada kedudukan itu. Sebab itu Allah cipta syurga, ada syurga Firdaus, ada syurga ini. Kerana memang ada tingkatan. Jadi tingkatan orang awam dengan tingkatan orang yang khusus berbeza. Jadi orang mukmin itu terbagi kepada dua. Ada orang awam dan juga ada orang yang khusus. Tapi masing-masing memiliki kebaikan. Masing-masing memiliki keuntungannya. Masing-masing memiliki manfaat dia. Benefit masing-masing sesuai dengan level dia. Jadi macam mana orang awam ini kedudukan dia supaya kita boleh kita boleh meletakkan diri kita. Di mana kita nak golongkan diri kita ni? Orang awam ini adalah orang yang terkadang terjatuh di dalam meninggalkan kewajipan. Terkadang dia meninggal solat, meninggalkan puasa, ya, meninggalkan perkara-perkara wajib. Ini orang awam. Dan terkadang dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dan sebaik-baik orang yang awam, bila mana dia meninggalkan perkara yang wajib dan dia melakukan perkara yang haram, sebaik-baik mereka ini orang awam, man yubadiru bitaubati wal istighfar, adalah orang yang segera dia tahu dia buat salah, dia segera pergi bertaubat kepada Allah dan dia beristighfar dan berazam kuat untuk tidak kembali lagi dengan apa yang telah dilakukan daripada perkara yang mungkar. Ini sebaik-baik orang yang awam. Maka kita tengok, kalau inilah kita punya golongan kita,
maka kita jadilah orang yang sebaik-baik orang awam. Maksudnya apa? Kalau kita buat salah, cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Okey, cepat-cepat istighfar. Naam. Jangan pula kita sibuk untuk memperbanyak perkara yang sunat, sedangkan perkara yang wajib belum kita selesaikan. Dan jangan pula kita itu terlalu sibuk, tenggelam di dalam perkara yang diharuskan oleh Allah. Maksudnya diperbolehkan. Contoh, makan banyak gitu. Kita mesti selesaikan dulu urusan kita dengan Allah. Beginilah cara kita mendidik hawa nafsu kita. Di situlah nafsu kita akan terkalahkan, akan dikalahkan. Adapun orang mukmin yang kedua, ini tahapnya tinggi. Di dalam tahap orang awam tadi itu, dia ada tingkatan-tingkatan dia juga. Okey, cuma ini disebutkan secara umum saja. Begitu pula dengan orang yang khusus. Orang khusus ada tingkat-tingkatan dia juga. Cuma ini disebutkan secara generally saja. Orang yang khusus ini dia mudah melakukan perkara yang wajib dan mudah untuk meninggalkan perkara yang haram. Maksudnya dia tidak letih. Bagi dia itu tidak perlu untuk struggle, dia tidak perlu mujahadah. Kalau orang awam ni masih perlu mujahadah lagi, nak bangun subuh pun masih tengah. Kalau perlu mujahadah. Kalau orang yang khusus dia tidak perlu mujahadah. Benda itu sudah menjadi sebati dalam darah daging dia. Ini orang yang khusus. Nah, orang ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang awam tadi pun, ya, kalau dibuat salah dan cepat-cepat kembali kepada Allah pun juga, Allah sangat cinta kepada dia. Ya, apalagi kalau dia itu betul-betul berdoa tu dia menangis, dia seakan-akan memaksi Allah. Suruh ampun, ya Allah ampunlah dosaku. Itu Allah sangat cinta. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbun al-mulhina fid du'a." Yang sangat memaksa-maksa dalam berdoa itu Allah sangat cinta. Maka sebab itulah berdoalah. Apa yang kita ingin doa, minta kepada Allah. Allah suka orang yang minta. Bos kita, kalau kita minta-minta, dia suka tak? Dia suka. Sebab apa? Dia merasa, oh aku bos, tengok, aku punya staff meminta-minta. Begitu pula Allah SWT adalah zat yang lebih layak untuk kita meminta kepadanya. Jadi inilah, okey, kedudukannya orang-orang yang dianggap mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dibahagikan kepada dua. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar supaya kita menjalani ibadah Ramadan kita lebih berwawasan, lebih berilmu. Kita lebih tahu bagaimana untuk kita beribadat dengan Allah sebenarnya, supaya ibadat kita ini diterima oleh Allah. Banyak ibadat tidak diterima oleh Allah kerana tidak ada dasar ilmu pengetahuan, dan spiritual kita ini lemah. Hubungan kita ini tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca zikir pada bulan Ramadan yang biasanya kita baca bersama guru-guru kita, yang mudah-mudahan Allah terima. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok malam yang ketiga, insya-Allah. Mari dengan ilmu. Sama-sama. Jazakumullah khair bagi yang hadir, insya-Allah. Terima kasih banyak.